Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam reformasi dan salam Malaysia Madani. Hari ini kita bersama dalam salah satu program terbaru, Kerusi Biru, kita di studio Keadilan. Jadi sebelum tu saya nak perkenalkan dahulu nama saya Hanani Damirah. Dan saya Fatin Emelina, pengacara anda dalam program Kerusi Biru. Ya, betul. Jadi kami di Kerusi Biru akan mengetengahkan isu-isu serta perkembangan politik Parti Keadilan Rakyat bersama dengan tetamu-tetamu jemputan kita yang juga merupakan pimpinan-pimpinan serta aktivis keadilan. Betul Fatin? Ya, betul. Jadi untuk pengenalan program Kerusi Biru kita pada hari ini bersama panel jemputan akan berbincang dan mengulas berkenaan tajuk yang agak menarik iaitu keadilan dan Melayu. Betul. Okey, oleh yang demikian bersama dengan kami hari ini di Kerusi Biru, saya bawakan di studio hari ini YB Tan Kahing. Okey, untuk pengetahuan semua, YB Tan Kahing juga merupakan ahli Majlis Pimpinan Pusat dan juga ahli Parlimen Gopeng. Ya. Okey, selamat datang YB. Terima kasih. Okey. Alright, YB dah makan ke? Belum lagi, tunggu belanja. Kita tak sediakan makan dekat sini. Itulah Tapi dia. ada jamuan. Jamuan. Okay, tapi terima kasihlah sebab sudi bersama-sama dengan kami hari ini. Terima kasih atas jemputan. Iya. Okey Fatin, seterusnya. Tetamu jemputan kita yang seterusnya juga macam wrestling dia salah seorang figura hebat dalam parti. Betul. Saya dengar dia pernah berguling atas jalan. Betul ke? Jalan mana tu, Cik Cukri? Buat aksiden pun berguling. Okey, kita perkenalkan saudara Syukri Razak. Okey, terima kasih kami ucapkan atas kesudian untuk meluangkan masa bersama kami pada hari ini. Okey, saudara Syukri Razak merupakan Setiausaha Jawatan Kuasa Pilihan Raya Pusat JPRP Parti Keadilan Rakyat. Ya, betul. Baiklah, kita teruskan dengan sesi utama kita pada hari ini. Dan untuk topik kita pada hari ini, keadilan dan Melayu. Okey, tajuk ni pada pendapat saya, secara peribadinya saya rasa dia agak macam asing lah. Betul. Jaranglah kita nak berbahas berkenaan dengan keadilan dan Melayu ni. Betul Fatin? Betul-betul. Sebab realitinya pada saya sangat jarang lah. Sebab masyarakat ataupun rakyat nak kaitkan Parti Keadilan Rakyat ni sebagai sebuah parti sama ada pro-Melayu atau pro-Islam. Atau Parti Keadilan Rakyat ni ialah Parti Melayu. Oleh itu soalan saya yang pertama ni agak klise lah. Agak bosan. Sebenarnya tapi saya nak tanya juga, pada saya penting untuk masyarakat tahu dan faham apa itu Parti Keadilan Rakyat sebenarnya dan apakah ideologi dan pembawaan keadilan. Mungkin salah seorang panel boleh jelaskan. Yang senior lah. Bagi kaki Pandai je. Mana-mana je. Baik. Saya mula dululah. Kasih kepada kedua-dua moderator kerana menjemput saya untuk satu program yang baru yang dinamakan Kerusi Biru. Dan bagi saya tajuk hari ini aku pun rasa agak pelik juga. Keadilan dengan Melayu tetapi mengundang seorang Cina hadir untuk mengupas tentang apakah kemelayuan dalam keadilan. Itulah yang uniknya YB. Memang bagi saya ini satu keunikan Parti Keadilan. Mungkin saya boleh ceritakan sedikit sebanyak tentang latar belakang saya dalam perjuangan aktivis sebagai aktivis dan juga dalam Parti Keadilan Rakyat. Sebelum ni memang saya dululah dalam gerakan mahasiswa dan selepas tamat pengajian memang kita nak pilih satu wadah politik untuk meneruskan perjuangan kita. Dan waktu itu memang kita lihat Parti Keadilan ini antara parti yang paling nampak identiti keterbukaan itu kepada semua kaum. Dan agenda yang dibawa oleh keadilan itu dia bukan setakat membawa isu bangsa ataupun agama, tetapi dia lebih kepada membawa isu-isu ekonomi, isu-isu yang berkaitan dengan rakyat secara umumnya. So itu sebab kita pilih wadah Parti Keadilan sebagai satu parti politik lah untuk kita meneruskan perjuangan. Dan kalau tanya saya rasa Parti Keadilan bukan setakat menjaga Melayu, tetapi turut menjaga juga warga Cina, India dan juga Bumi Putera Sabah Sarawak. So bagi saya itu adalah satu keunikan Parti Keadilan dan tidak muncul sebelum ini dalam tanah air kita ada parti yang seumpama itu. Dia bukan satu parti yang berideologi dengan memperjuangkan satu-satunya bangsa ataupun satu-satunya agama. Dan itu merupakan antara tarikan
kepada generasi saya lah. Saya berbeza dengan Nani lah. Umur dia jauh beza sikit dah. Itulah antara tarikan. Ada YB bagi tahu pula umur saya. Itulah tarikan kita untuk masuk dalam parti ini. So kadang-kadang kalau berlakunya isu ke atas golongan atau bangsa Melayu, ada pimpinan Cina yang akan tampil dan muncul untuk pertahankan hak mereka. Sama juga apabila sekolah Cina ataupun sekolah-sekolah vernacular berlaku masalah. Ada juga ustaz-ustaz ataupun pimpinan Melayu yang akan perjuangkan hak kebebasan untuk kita bagi bangsa-bangsa yang lain. So saya rasa itu adalah keunikan dan sinergi itu yang berlakunya saya nampak sangatlah parti ini adalah parti masa depan untuk negara kita. Parti Rakyat ni kiranya parti yang multiracial. Ya, betul. Ya. Tu identity party lah. Saudara Syukri macam ada benda nak kongsikan juga tu? Boleh kan? Terima kasih Nani, terima kasih Fatin, YB Kahing, senior saya dalam parti. Tentang ideologi keadilan ni, tak tahu, saya mungkin baru lagi dalam keadilan, menjengah masuk ke dalam bersama parti ni pada tahun tak lama 2015. Dan mengikut jejak langkah YB Kahing juga daripada dunia aktivisme mahasiswa. Kita melihat keadilan ni ada satu keunikan. Satu lagi benda yang penting untuk saya ni orang Melayu Islam. Saya ni orang Melayu Islam. Dan ada pegangan yang kita pegang. Dan kalau ikutlah waktu mesra dulu, di zaman Pakatan Rakyat dulu YB, PAS masih baik dengan keadilan, masih baik dengan DAP. Idealnya selaku orang Melayu Islam, mungkin kita pergi kepada PAS lah waktu tu. Waktu di era kebersamaan dulu. Tapi waktu tu ramai juga kepimpinan muda di era saya itu memilih untuk bersama keadilan. Melihat kepada keadilan ini sebagai satu wadah yang dia ada integrasi yang cukup baik. Dia menterjemahkan wajah Malaysia yang sebenar. Malaysia ni negara yang bercampur, negara yang majmuk. Kita tak boleh menafikan itulah masa depan negara kita. Negara kita akan sentiasa dibentuk dan dibina dengan kemajemukan. Maka kalau kita memisah-misahkan kehidupan kita, kita membina blok-blok yang terpisah, kita bergerak ke belakang sebenarnya. So keadilan dia memimpin negara ini ke depan. Tambah pula kalau sebagai orang Islam yang berpegang dengan Islam, memang Islam tu dah ajar kita, yang Allah menjadikan kita kepelbagaian kaum ini untuk kita bertemu dan berkenal-kenalan. Maka bagaimana kita boleh mengambil satu sisi, memisahkan pula. Aku parti ini untuk Melayu, aku parti ini untuk Cina, aku parti ini untuk India. Benda tu sangat tidak sesuai dengan masa depan. So waktu tu kita memilih, tak mengatakan parti ini salah, parti itu tak betul, tak. Tapi kita kata keadilan ni lebih sesuai untuk masa depan. Anak muda akan lebih sebati dengan jiwa keadilan. Itu dari segi identiti yang ada dalam keadilan. Dari segi ideologinya itu saya sepanjanglah ceritanya bagaimana keadilan ini terbentuk. Keadilan bukan terbentuk kerana kezaliman pada satu kaum. Keadilan bukan terbentuk kerana penindasan pada satu kaum. Keadilan terbentuk akibat ketidakadilan. Akibat berlakunya ketidakadilan, kezaliman dan ketidakbetulan dalam sistem. Maka keadilan terbentuk. Dia bukan kerana Melayu rasa tertindas, jom kita buat parti. Tidak. Dia akibat berlaku kekejaman, ketidakadilan, sistem yang bobrok, maka keadilan terbentuk. So bagi saya dua identiti itu terbentuk atas ideologi yang murni dan sesuai dengan kemajemukan negara, maka keadilan sangat menariklah untuk disertai oleh semua orang sebenarnya. Baik. Saya kira berdasarkan penjelasan YB Kahing dan juga saudara Syukri tadi, dia agak jelaslah sebenarnya ideologi Parti Keadilan dan apa yang cuba diperjuangkan. Cuma soalan saya dan saya rasa mungkin penonton juga ada satu benda yang mereka nak tahulah, di mana adakah apa yang cuba diperjuangkan oleh keadilan dahulu, sekarang dan juga masa depan itu statik, maksudnya sama, ataupun perjuangan Parti Keadilan Rakyat ni dia berubah. Maksudnya macam YB Kahing sebelum ni, mungkin sebelum YB Kahing masuk rasa macam keadilan ni memperjuangkan ini dan ini. Bila dah masuk, perjuangkan benda lain pula. Dan mungkin di masa akan datang tu mungkin berubah. Mungkin YB Kahing dan juga Saudara Syukri ada pandangan berkenaan dengan hal tersebut. Saya nampak tak ada beza sebab seperti mana yang dikatakan oleh Syuk tadi, kita berlaku menghadapi masalah dalam sistem yang korup sebelum ni.
sistem yang menindas ataupun menafikan hak rakyat secara umumnya. So bagi saya dia akan melihat sebenarnya golongan yang paling ramai akan terlindas sebenarnya Melayu. Yang akan dipinggirkan Melayu. So bagi saya kita perjuangkan sistem yang adil dan saksama, sistem yang baik, sistem kehakiman yang adil itu semua akan memberikan manfaat kepada semua rakyat. Dan dalam konteks Malaysia ini adalah majoriti Melayu. So bagi saya, kita tak akan kata kita nak pertahankan satu-satunya kaum sebab kita tahu semua masing-masing kaum setelah sekian lama dipecah belakan, masing-masing akan rasa harus pertahankan hak sendiri. Tetapi kalau kita alihkan tumpuan itu kepada sistem dan cara untuk kita perbaikikan sistem itu, dia akan nampak lebih kecil dari kacamata aspek bangsa dan kaum. So dari situlah kita nak mendidik ataupun memberikan pencerahan kepada rakyat di sana. Kita tidak harus saja membawa idea untuk perjuangkan satu-satu kaum, tetapi dengan perbaiki sistem itu, sebenarnya manfaat itu akan memberikan banyak portion itu kepada golongan Melayu, sudah tentu. Dan tidak kita pinggirkan kaum Cina, Bumiputera, Sabah, Sarawak, India dan kaum-kaum minoriti yang lain. Ya. So saya rasa tak ada perubahan. Kita masih tetap yang sama dan yang lebih penting sekarang kita telah pun menjadi kerajaan. Yang paling penting adalah untuk memperbaikikan kedudukan ekonomi. Kedudukan ekonomi pun sama juga. Kebanyakan Melayu yang menjadi miskin. So kalau kita boleh perbaikikan kedudukan ekonomi negara kita, sudah tentu manfaat itu akan kembali kepada golongan majoriti dalam negara kita, iaitu bangsa Melayu. So saya rasa tak ada perbezaan pun. Tak, saya setuju. Tak kebutang. Tak setuju. Kita kata Bumiputera kita berapa peratus? 68%. Daripada 68% ni 53% Melayu. 53 bangsa yang paling besar dalam negara kita. Yang dah sekian lama merdeka. Itu yang saya kata, kita nak kata Melayu ni, kita kena define dulu. Kalau kita kata Melayu tertindas, Melayu terkebelakang, definisikan dulu terkebelakang dari sisi mana, tertindas dari sisi mana, dan dari kemudian barulah kita pergi ke arah mana kita nak pergi. Kalau kita nak bercakap soal pembelaan Melayu ni, macam mana YB Kahim kata tadi, kalau kita tingkatkan ekonomi, yang paling merasa limpah manfaat ni ialah Melayu. Kita betulkan sistem yang betul ni akan mengharmonikan semua bangsa, dan bangsa itu paling ramainya ialah Melayu akan terkena limpahan ke atas reformasi, apa juga reformasi sistem yang kita akan buat. Itu saya rasa yang penting untuk kita semua faham. Baik. Okay, kita dah dengar poin yang cukup bernas daripada kedua-dua panel kita. Okey, terima kasih atas perkongsian menarik daripada YB Tan Kahir dan juga saudara Syukri. Selepas ni kita akan ada lebih banyak soalan yang panas. Habislah korang. Apa pun kita berehat seketika. Kembali lagi bersama kami dalam Kerusi Biru dan juga tetamu jemputan kita pada hari ini, YB Tan Kahir dan juga Syukri Razak, dengan topik, saya ulang kembali topik kita, keadilan dan juga Melayu. Ya, betul. Sebelum kita berehat tadi, panjang lebar kita bercakap tentang identiti Parti Keadilan Rakyat ni apa sebenarnya. Dan sekarang kita nak terjah YB dan saudara Syukri dengan soalan yang lebih utama dan penting. Okey, macam seperti mana yang saya ada sebut di awal segmen tadi, realitinya Parti Keadilan Rakyat ni menurut persepsi majoriti rakyat, dia tidak menggambarkan sebuah parti Melayu. Kan? Sedangkan hampir 80% wakil rakyat yang mewakili parti ni adalah Melayu. Presiden dan pimpinan tertingginya juga majoritinya Melayu. Bahkan daripada jumlah keahlian parti ni sendiri adalah Melayu. Jadi pada pendapat YB dan saudara Syukri, adakah parti ini tidak sinonim dengan perkataan Melayu dan dilihat tidak memperjuangkan Melayu kerana imej
keadilan yang memperjuangkan hak semua bangsa, atau memang benar sebenarnya keadilan tidak memperjuangkan hak dan isu-isu Melayu? Faham tak soalan tu? Faham. Sila Melayu. Faham. Silakan. Okey. Dah berebut pula. Okey. Saya respon dulu lah. Sila. Saya tak pasti itu. Saya kata kita kena define dulu. Kita kena definisikan dulu. Apa maksud tak nampak Melayu tu? Apa maksud tak nampak Melayu tu? Bagaimana Melayu nak define atau nak meletakkan maksud kepada keadilan ni tak nampak Melayu? Apa maksudnya? Apa maksudnya sebenarnya? Apakah itu benar-benar berlaku ataupun itu hanya dogma ataupun sebenarnya persepsi pihak-pihak yang lain yang menyebabkan keadilan ini tak nampak Melayu? Bagi saya sebenarnya, kalau saya selaku orang Melayu, saya akan kata, ya, keadilan tak pernah berdiri atas parti bangsa Melayu. Keadilan takkan pergi ke arah sebuah parti nasionalis bangsa yang akan bercakap hanya untuk satu bangsa saja. Keadilan takkan ke situ. Kalau orang Melayu menganggap keadilan satu hari nanti akan jadi parti Melayu, segala-galanya Melayu, pakai tengkolok semua sekali kan. Saya rasa keadilan tak akan ke situ. Kerana keadilan dari asasnya memang berdiri untuk semua bangsa. Dan itu adalah prinsip yang saya rasa wajar dipertahankan sampai bila-bila. Dan apabila kita, dan bagaimana keadilan melihat proses nak memurnikan Melayu, nak mengangkat bangsa, semua bangsa, adalah dengan jiwa reformasi yang terbina dari awal. Membetulkan negara, membetulkan sistem, memulihkan struktur ekonomi, memulangkan agihan ekonomi kepada rakyat. Yang akhirnya semua ini akan dapat kepada semua rakyat, termasuk bilangan besarnya orang Melayu. Mungkin orang Melayu begini tau, kalau saya boleh mewakili dan meletakkan definisi, kita miskin, kita tak kaya-kaya, kita jauh ketinggalan. Itu semua kena reflect balik tau. Negara kita, so-called negara kita dah merdeka begitu lama ni, selama ini dipimpin oleh orang Melayu tau. Dan masalah itu berlaku. Masalah itu berlanjutan. Bukan nak tuding jari kepada siapa-siapa. Dalam keadaan dipimpin berpuluh tahun oleh orang Melayu, kita miskin. Felda teruk prestasinya. Banyak agensi-agensi orang Melayu ni bermasalah. Kenapa ini berlaku? Maka kalau nak katakan pemerintahan Melayu, parti Melayu mampu jaga Melayu, tak betul. Ia tak betul. Tapi yang mampu jaga Melayu tu ialah sebuah idealisme yang murni, yang segar, yang melihat perubahan sistem secara menyeluruh, yang akhirnya perubahan ini melimpahkan manfaat kepada semua, termasuk orang Melayu. Dan ini keadilan. Bagi saya ini keadilan. Yang perlukan masa untuk kita mendamaikan pandangan ataupun perspektif orang Melayu ni, supaya mereka faham bagaimana jalur perjuangan keadilan. Kami tak akan cakap kami pejuang Melayu. Tapi apa yang kami buat akan sampai kepada Melayu. Kami tak cakap kami pembela Melayu nombor satu. Tak. Tapi apa hasil kerja kita yang sedang diusahakan dalam kerajaan akan melimpah paling banyak kepada orang Melayu. Dalam keadaan kita tidak akan mengetepikan bangsa-bangsa lain. Itu keadilan pada pandangan saya. Dan nak define betul apa yang Melayu bimbang tu betul. Kebimbangan tu ada. Tapi kebimbangan tu sama ada ia benar-benar berlaku ataupun dia mungkin persepsi yang terbina dan dibiarkan sekian lama. Itu pada pandangan saya. Babi Kahing, macam mana Babi Kahing orang? Dari lensa sebagai seorang anak Cina, melihat kaitan Melayu dengan keadilan ni, saya rasa bagi saya lah, sama juga macam tadi Syuk dan waktu pembukaan saya katakan, parti memang unik. Tak mungkin kita akan sebut parti ini parti Melayu. Dan kalau ni parti Melayu, saya tidak akan berada di sinilah. Saya tidak akan berada di sini. Betul. Tetapi parti kita jelas, kita angkat bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, bahasa agama rasmi kita agama Islam, kedudukan raja-raja Melayu dan hak bumi putera dan semua yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Memang kita telah pun menerima secara terbuka. Dan berkali-kali kita telah pun nyatakan dalam sama ada dalam kita punya manifesto ke dalam semua ceramah-ceramah yang disampaikan oleh pimpinan-pimpinan utama. So bagi saya ia adalah satu persepsi ataupun tomahan yang dilontarkan oleh pihak lawan kita, yang mana ini adalah cara ataupun senjata yang paling mudah untuk dia nak melawan hujah-hujah yang kita lontarkan. Bayangkan kalau macam saudara Rafizi, dia bagi
Ya, memang dia banyak formula-formula ekonomi untuk pulihkan kedudukan ekonomi negara kita dari segi PTPTN, harga kereta dulu, lepas tu minyak dan sebagainya. Tetapi kalau dia tak boleh nak lawan, dia senang je. Dia hanya laung, you bukan parti Melayu. You tak jaga Melayu. Itu je. Sebab mereka miskin dari segi idea. Mereka tuntas dari segi tak ada idea-idea yang baik untuk nak melawan hujah-hujah kita. So yang paling mudah, dia ambil senjata yang dia nampak sajalah, isu Melayu dan isu agama untuk melawan. So bagi saya ini sesuatu yang bukan mudah kita nak tangkiskan persepsi bahawanya keadilan tak Melayu, padahal kita memang menjaga Melayu majoriti dan juga bangsa-bangsa yang lain, Cina, Melayu, Bumi Putra, Sabah Sarawak. Tetapi ini adalah tanggungjawab kita lah, supaya dalam proses peralihan kuasa dalam tempoh 20 tahun ini, yang mana sebelum ini mungkin parti Melayu yang menjadi tunjang dalam arena politik negara kita, sekarang ni dalam suasana politik yang sebelum ni tak stabil, sekarang sudah stabil dalam komponen 19 parti politik yang mana tak pernah berlaku. So memang dia akan menjadi ragu-ragu betul ke Anwar ni boleh menjadi Perdana Menteri yang menjaga majoriti Melayu. Dan saya yakin percaya dengan apa yang kita perjuangkan selama ini, kita akan jadikan ianya sebagai satu kenyataan nantilah. Okey. Baiklah, jadi dia lebih kepada persepsi masyarakat Dan pada pendapat YB dan juga saudara Syukri sendiri, apa sebenarnya punca ataupun akar kepada stigma masyarakat berkenaan dengan perkara-perkara yang kita bincangkan tadi, yang mereka cakap perjuangan kita bukanlah perjuangan bangsa Melayu, tapi walaupun sebenarnya memang bukan pun kan. Jadi sebab ini penting kerana ianya bukan sekadar stigma. Sebab kita dah nampak ada statistik pun kalau kita lihat kepada keputusan PRU ke-15 dan juga PRN yang baru sahaja berlaku baru-baru ini, di mana kita tidak nafikan bahawa peratusan sokongan Melayu Islam terutamanya terhadap gabungan PH khususnya keadilan merosot di kebanyakan kawasan-kawasan majoriti Melayu. Jadi mohon pandangan. Saya tak pasti. Saya taklah mengatakan yang keadilan ni tak ada salah apa-apa. PH ni salah sampai orang Melayu marah ke sebagainya. Mungkin ada. Tapi saya lebih mengatakan faktor utama ialah faktor persepsi yang tak betul. Negara kita ada pihak, tanpa menuding jari kepada siapa, yang suka menyemai prejudis tanpa asas. Yalah, dah prejudis memang tak ada asas lah. Dia memang suka meletakkan prejudis itu dalam pemikiran bangsa. Di mana YB Kahing kata tadi, dah tak ada hujah, dah tak ada idea, dah tak ada apa-apa yang boleh dijual, maka yang boleh dijual ialah prejudis. Prejudis antara kaum, prejudis meragui bangsa-bangsa lain yang mengatakan Melayu ni dalam bahaya, bangsa lain akan memerintah kita. Saya kata, kalau seorang Melayu itu bermaruah, seorang Melayu yang bermaruah, Melayu yang ada identiti yang jelas, dia tahu negara ni kita majoriti lah. Kita 68%, 53% kita Melayu. Dan sistem negara kita ni memang dipenuhi dengan orang Melayu pun, dan struktur pentadbiran semua orang Melayu. Kebimbangan ni datang daripada mana? Kebimbangan ni datang akibat daripada Melayu-Melayu yang tak kompeten. Bagi saya lah, Melayu-Melayu yang tak kompeten. Melayu-Melayu yang lemah, Melayu-Melayu yang tak mampu bersaing dalam pasaran politik, Melayu-Melayu yang tak mampu bersaing dalam pasaran ekonomi, Melayu-Melayu yang merasakan, tak boleh lah, bila dia tak boleh naik, dia nak jatuhkan orang lain. Dia nak tenggelamkan bangsa lain. Padahal dia yang tak kompeten, dia yang tak ada kekuatan. Untuk Melayu yang ada kompeten, yang ada kekuatan, kenapa saya nak takut? Dalam pasaran politik, kita bersaing secara sihat, kita ada idea dan sebagainya. Bila kita jadi pemimpin negara, kita boleh bawa negara ni dengan idea yang kuat. So, bila tak ada persaingan yang sihat ini, maka dia alaskan pemikiran masyarakat berdasarkan prejudis. So, ini adalah membahayakan suasana negara kita sekarang. Dan dia terkena malangnya pada keadilan. Keadilan bercakap soal pembaharuan reformasi, soal Melayu bermaruah, soal bagaimana orang Islam tu perlu diangkat dari segi ideanya. Benda tu tak dinampak, dia terkabur. Sebab tak boleh lah, walaupun hebat tapi ada Cina ni. Ada Cina ni. Masalah ni Cina. Cina ni nak. Saya kata, kalau Melayu tu hebat, Cina ni takkan boleh lah. Cina ni kenapa kau nak bimbang dengan Cina? Kenapa kau nak risau dengan India? Kalau kau kuat, kalau kau hebat, kalau kau ada idea yang bagus, kalau kau ada intelek yang bagus, kenapa kau nak bimbang?
Isunya sekarang, kita tak bina kekuatan kita. Tapi kita sibuk nak menjarah kaki orang lain. Supaya kita di atas dan orang lain di bawah. Saya rasa budaya ni tak sihat untuk masa depan Malaysia. So, ke arah, bagi saya ini yang dibina oleh keadilan. Kita angkat Melayu bermaruah, Melayu Muslim yang bermaruah, yang ada integriti, yang jujur, yang tak rasuah, yang betul-betul ikhlas dalam bergerak. InsyaAllah Melayu yang begini, Cina pun akan kagum. Boleh kan? India pun akan silakan jadi pemimpin. Seperti mana kita ada Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang. So bagi saya ini clear. Kalau orang Melayu duk risau, ini motif ataupun modus operandi perjuangan keadilan. Saya rasa yang tak perlu dibimbangi langsung sebenarnya. Agak menarik lah sebab punca utama tu mungkin boleh jadi inkompetensi Melayu itu sendiri. Maksudnya kita perlu mengira merit sebenarnya, merit individu itu sendiri. Jadi YB Kahing ada pandangan sendiri? Saya tambah sikit saja. Sebenarnya kalau nak katakan Melayu ada keraguan tentang identiti parti ini, mungkin salah satu sebab adalah apa yang kita perjuangkan, sebenarnya kita perjuangkan keadilan untuk semua. Tetapi ada pihak yang sengaja untuk nak mainkan persepsi, oh ini China, India dengan bangsa-bangsa lain, dia nak sama rata. Sebenarnya kita bukan nak sama rata. Kita nak ada agihan kekayaan yang adil. Kepada golongan yang miskin, kena bagi lebih sikit. Yang kaya, kita pun kena bantu juga dalam konteks mereka nak niaga ke, nak berjaya ke, pihak antarabangsa ke. Itu kita memang jelas. Tetapi mereka sengaja nak mainkan persepsi, oh ni semua nak sama rata. Tetapi bukan. Sebenarnya saya seorang Cina. Saya bukan nak tuntut 1% pun hak daripada Melayu. Saya nak menuntut satu hak sebagai rakyat Malaysia. Saya bukan nak tuntut hak Cina, tetapi saya menghakis kedudukan ataupun hak Melayu. So, idea itu kita jelas. Parti ini adalah parti keadilan rakyat. Kita nak ada satu konteks yang perjuangkan keadilan untuk semua, tapi bukan kata nak sama rata. Itu memang satu konsep yang berbeza. Dan konsep itulah yang sengaja dipermainkan dan kadang-kadang dia berjaya meraih sokongan. Okey. Baiklah, itu merupakan sedikit sebanyak berkenaan punca kepada persepsi yang wujud dalam kalangan rakyat. Okey, saya sebenarnya ada banyak lagi nak bertanya kepada YB dan juga saudara Syukri. Tapi kita berehat sebentar untuk YB dan saudara Syukri bernafas. Kita berdua pun kena bernafas juga. Okey, teruskan menonton. Tunggu. So, nama saya Kak Kai Fong, tapi dalam bidang rakan muda, orang lebih dikenali sebagai Portals. Berasal daripada Johor, tahun ni 33 tahun. Sebenarnya pengalaman saya dengan rakan muda tanpa saya sedari apabila saya terlibat dengan program Anugerah Remaja Rakan Muda ataupun lebih dikenali sebagai ARPRM, di mana ia terlibat program-program seperti program rekreasi, program sukan, program khidmat masyarakat. Keistimewaan rakan muda ni, anda akan dapat ramai kawan baru, secara tidak langsung anda akan dapat pengalaman baru, dan bagi saya kesemua ni anda jarang dan susah dapat di program-program di lain. Antara salah satu program yang istimewa dan program yang dekat dengan hati saya adalah Rakan Masyarakat, di mana saya berpeluang untuk terlibat dengan kerja kemasyarakatan bersama rakan-rakan saya. Contohnya program gotong royong, program membersihkan pantai. Kesemua program ni telah menjadi saya dan rakan-rakan baru saya mempunyai minda untuk memberi sumbangan balik kepada komuniti setempat kita. Harapan saya kepada belia-belia di luar sana, rebutlah peluang ni untuk menyertai program Rakan Muda. Ajaklah rakan-rakan anda untuk bersama-sama menyertai program Rakan Muda. Percayalah saya, penyertaan anda dalam program Rakan Muda akan menjadikan anda seorang yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bertemu kembali bersama dengan kami dalam Kerusi Biru dengan tetamu jemputan kami pada hari ini, YB Tan Kahing dan juga saudara Syukri Razak, dengan tajuk Keadilan dan Melayu. Tapi dari tadi lagi saya nampak Fatin macam ada banyak soalan yang dia nak tanya. Silakan Fatin. Bolehlah cik. Habis tak korang. Tadi YB dan saudara Syukri telah menjelaskan sedikit sebanyak tentang kenapa persepsi itu wujud di kalangan masyarakat kita.
Jadi saya nak tanya kepada YB dan saudara Syukri, sebagai wakil pimpinan keadilan, apa yang perlu dilakukan oleh keadilan terutamanya untuk mengubah persepsi mungkin dari segi peranan dan dari peringkat pimpinan atau sehingga ahli atau lain-lain cara. Boleh jelaskan? Saya kalau Cina nak kata nak macam mana nak tambahkan identiti kemelayuan tu macam tak kena. Tapi adakah nama saya Kahing tukar menjadi Muhammad Tan tu akan membantu? Itu saya tak tentu lah. Kita tak membantu pun. Tapi bagi saya lah, ialah saya punya pandangan adalah walaupun bagaimana nak tukarkan wajah-wajah atau muka-muka, kita nak tampilkan lebih ramai Melayu-Melayu di depan, hayalah ramai itu tak membantu pun. Tapi bagi saya yang paling penting adalah apakah kita boleh tawarkan kepada golongan Melayu. Yang mana saya rasa sekarang kerajaan dan PMX memang tengah usahakan. Kalau lihat kepada dasar-dasar ataupun hujah-hujah yang selalunya PM bawa atau menteri-menteri bawa, selalunya mereka tekankan bagaimana nak membantu petani, nelayan, pemandu taksi dan sebagainya. Dan majoriti pekerjaan ini memang majoriti adalah golongan Melayu. So kenapa kita nak hanya ketengahkan nasib mereka? Sebab kalangan mereka adalah Melayu. So saya yakin dan percaya dengan mengubah kedudukan ekonomi mereka, barulah dia akan nampak ada perbezaan antara parti-parti politik dalam negara kita. So tak guna kalau kita hanya nak laung-laungkan, nak perjuangkan Melayu ke, perjuangkan Cina ke. Sama je macam MCA. Dia perjuangkan hak Cina. Nampak apa nasib sekarang. So balik kepada isu pokoknya, kita harus ada idea. Dan kita tak boleh sentiasa beremosi, apatah lagi tambahan dengan keadaan ekonomi yang ada di depan kita. Yang paling ketara adalah kita tak cukup makan, nak cari rezeki, nak menampung perbelanjaan harian. So kalau kita tak boleh nak menawarkan sesuatu yang baru untuk rakyat di luar sana, saya tukar nama Muhammad Tan pun tak membantu. Tan saya Abdullah. rasa. Tengok situ YB. Okey, saudara Syukri ada pendapat? Baik, kalau saya boleh cuba berterabur sikit, structurekan balik. Pertama dia yang saya selaku orang Melayu, apa yang saya perlu faham ialah, dan saya harap semua juga boleh, mungkin saya salah, tapi mungkin juga ini boleh dikongsikan bersama, iaitu selaku orang Melayu, apa yang saya nak? Saya nak negara kita ni dipimpin oleh orang baik. Orang baik. Dia Melayu yang baik, dia Melayu yang jujur, dia Melayu yang beramanah, Melayu yang ikhlas dan telus. Begitu dengan Cina. Cina yang baik, Cina yang amanah, Cina yang telus, buat kerja yang cemerlang. Tidak ada sebarang benda-benda yang jahat terselit di celah-celah pemimpin. Begitu juga India dengan yang lain. Negara kita akan selamat kalau kita melihat begitu, bahawa pemimpin yang baik. Dan kenapa dia tak boleh memimpin? Sebab dia Cina. Kenapa? So dia Cina kenapa? Sebab dia Cina je. Sebab dia Cina. Tapi dia Cina yang baik, dia Cina yang cemerlang, dia Cina yang cukup bagus. So kenapa kita tak boleh, kita nak risau begitu? Kenapa ada kerisauan yang begitu? Sebab dogma yang dah begitu lama. Ini negara Melayu, ketuanan yang tak menentu bagi saya kadang-kadang. So selaku saya orang Melayu, saya melihat perkara itu perlu dijernihkan dalam kalangan masyarakat kita. Dan semestinya bila kita orang Melayu dan kita ada pemimpin Melayu yang baik dan majoriti kita orang Melayu dan pemimpin Melayu itu lebih memahami suasana majoriti ini, maka kita angkat orang Melayu yang baik seperti mana Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pimpinan-pimpinan yang ada pada hari ini. Yang kedua ialah, sebelum kita jadi kerajaan, apa yang kita buat ialah kita mengetengahkan isu-isu yang kita rasa penting untuk membetulkan negara kita. Bagaimana yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim satu ketika dahulu, memulakan isu seperti 1MDB sebagainya. Saudara Rafizi Ramli, isu-isu yang sensitif, isu-isu yang merobek-robek struktur pemerintahan negara. Bila negara ni teruk, sistemnya bobrok, yang akhirnya yang paling bermasalah juga orang Melayu, sebab kita paling ramai dalam negara ni. Bila ekonomi, kewangan negara, kekayaan negara ditarik ataupun disonglap oleh setengah individu, yang akan efeknya, yang akan terkesan dia orang Melayu juga. So sebelum waktu kita pembangkang dulu, kita mendedahkan banyak perkara, kita cuba bersuara banyak perkara. Tujuannya untuk apa? Untuk orang Melayu juga akhirnya, untuk semua bangsa negara, untuk semua bangsa Malaysia, yang besarnya manfaatnya kepada orang Melayu. Dan sekarang kita kerajaan. Bila kita kerajaan, apa yang kita buat? Memang kita berusaha keras membetulkan struktur ekonomi negara.
So orang Melayu kena faham ni, bila kita kata betulkan sistem, betulkan struktur ekonomi, limpahan manfaat dia yang paling besar adalah untuk orang Melayu. B40, miskin tega, miskin, kategori-kategori pendapatan ni, miskin tega, miskin, B40, M40, low M40, semuanya Melayu yang ramai. So bila kerajaan buat inisiatif ekonomi, bagi bonus RM2,000 pejabat awam. Pejabat awam ni majoritinya orang Melayu, satu. Kemudian inisiatif pendapatan rakyat yang Saudara Rafizi buat khusus untuk melayan, untuk menyantuni kumpulan miskin tega, miskin dan B40. Majoritinya orang Melayu. Cuma kita tak sebutlah benda ni. Pemimpin kita ni tak pakailah dialog. Kita bawa orang Melayu, kita angkat orang Melayu. Tak perlu begitu. Tapi cukup kita memahami bahawa kita akan merasa manfaatnya kalau kita dipimpin oleh sebuah pentadbiran yang adil, yang telus dan jujur. Orang Melayu lah paling akan merasai manfaatnya. Dan insya-Allah kalau kita tak terkacau dengan elemen-elemen yang nak mengacau pentadbiran sekarang ni yang sedang dibuat oleh pihak-pihak yang tak bertanggungjawab ni, insya-Allah negara kita akan menuju ke satu tahap yang lebih baik dan orang Melayu akan berada pada tahap ekonomi yang lebih baik. InsyaAllah. Ini kita pasti. Baik. Terima kasih atas perkongsiannya. Saya rasa begitu mantap, kan, begitu mantap sekali. Dan baiklah, soalan tadi tu sebenarnya tak cukup panas tau. No, ada soalan yang lagi panas sebenarnya. Banyak yang lain lah. Saya nak tanya dia pun saya terlalu juga. Okey, soalan dia, betul ke Parti Keadilan Rakyat ni tunduk kepada DAP? Betul lah tu sebab. Tapi sebelum YB Kahing dan juga saudara Syukri menjawab soalan saya itu tadi, jangan ke mana-mana, kita berehat seketika dan kembali selepas ini. Nama saya Satya Kumari, anak perempuan Punggawanem. Saya berumur 32 tahun. Saya bekerja sebagai penyampai radio ATM Minel FM. Pada 2012 lagi saya dah join Rakan Muda. Masa tu saya belajar dekat Universiti Sains Malaysia Penang. Dekat Universiti Sains Malaysia kita ada Sekretariat Rakan Muda di mana banyak aktiviti-aktiviti kita akan organize dan kita akan buat melalui Sekretariat Rakan Muda ni, seperti bantuan mangsa banjir, kita akan buat aktiviti-aktiviti kesukarelawan. Rakan Muda memang harus diteruskan sebab saya lihat platform Rakan Muda ni amat besar, terutamanya kepada golongan muda kat luar sana tu, sebab dengan penglibatan aktiviti-aktiviti Rakan Muda ni, seseorang tu dapat meningkatkan semangat jati diri, semangat kesukarelawanan. Lepas tu kita boleh bergaul, dapat ramai kawan. Jadi saya syorkan anak-anak muda dekat luar sana tu join Rakan Muda. Lepas tu kita dapat banyak manfaat daripada penglibatan kita sendiri. Harapan saya untuk golongan muda dekat luar sana, jangan lepaskan peluang keemasan ini. Join, sertai Rakan Muda secara ramai-ramai. Ajak kawan-kawan semua masuk Rakan Muda. Banyak aktiviti yang boleh anda join dan banyak manfaat yang anda boleh dapat. Yakin diri dan anda boleh kembangkan potensi diri anda melalui Rakan Muda. Okey, bertemu kembali bersama kami dalam Kerusi Biru dengan tetamu jemputan kita, YB Tan Kahing dan juga saudari pula. Saudara Syukri. Maafkan saya. Dengan topik keadilan dan Melayu. Okey, sebenarnya soalan tadi tu baru warm up je tau. Baru warm up je. Kita nak tanya soalan yang lebih panas. Okey, masyarakat kita ni dah pun dimomokkan dengan oleh pihak pembangkang lah terutamanya, bahawa Parti Keadilan Rakyat ni terlalu tunduk kepada DAP. Okey, ada beberapa peristiwa lah yang kalau boleh kita recall semula, antaranya dalam semasa gabungan Pakatan Rakyat dahulu. Okey, pada ketika itu kalau tak silap saya, PAS ingin melaksanakan hudud. Okey, PAS ingin melaksanakan hudud dan DAP pula sebaliknya. Okey, dan pendirian keadilan ketika itu dia lebih memilih untuk mementingkan mana yang perlu terlebih dahulu, di mana pada ketika itu mahu mewujudkan konsep negara berkebajikan. Okey, sekaligus mencipta satu persepsi bahawa keadilan ni dalam gabungan ini tunduk kepada DAP.
Betul Fatin mungkin ada And ada peristiwa lain yang sering dikaitkan dengan keengganan partikel rakyat untuk menghapuskan sekolah-sekolah vernacular. Boleh YB dan juga saudara Syukri berikan ulasan tentang kenyataan Parti Keadilan Rakyat tunduk kepada DAP. Silakan. boleh kongsikan sedikit. Dia agak panas ni, saya faham. Bolehlah, saya mula dulu. Dia okay. Melayu ni fikir dulu. Okey, ginilah. Saya rasa pertamanya DAP ini selalu menjadi punching bag oleh parti-parti perkauman, khususnya pihak lawan. Tak kisah dulunya UMNO ataupun sekarangnya PAS dengan Perikatan Nasional. Memang dia akan menjadi punching bag. Sebab kita memang tak boleh nafikan daripada hakikatnya DAP dia ada pimpinan-pimpinan utama terdiri daripada bangsa Cina seperti aku. So memang mudah dia akan menjadi macam punching bag. Tapi hakikatnya memang tidak. Pertamanya DAP ni memang dia ada satu parti yang multiracial. Tapi saya bukan nak bela DAP di sini ya. Tapi saya nak ceritakan hakikat di mana apabila kita binanya Pakatan Rakyat dengan Pakatan Harapan, kita mendirikan pakatan itu, pakatan politik itu atas semangat kedudukan yang sama. Kita sign agreement dengan pemahaman yang common understanding untuk pemahaman yang sama atas pengakuan kepada penerimaan perlembagaan dalam perlembagaan persekutuan dan juga idea-idea atau manifesto dalam segala dokumen yang kita buatlah. So saya rasa itu adalah sebab punching bag DAP selalunya dijadikan sebagai parti politik. Dan sebenarnya ini yang paling mudah lah, seperti mana yang saya katakan lah, dia nak cari punching bag itu senang je. Sejak 60 tahun yang lalu sudah guna sampai sekarang. Memang dia efektif dan dia nampak boleh jadi. So dia akan guna itu sebagai kita ditunggang oleh DAP, tetapi hakikatnya bukan. Tadi Hanani kata ada senario waktu Pakatan Harapan nak buat PAS nak buat hudud, tetapi DAP enggan. So waktu tu tak jadi hudud. Tetapi kalau boleh kita recall balik sejarahnya, sebenarnya PAS pada ketika bersama dalam Pakatan Rakyat, mereka tak pernah sebut pun hudud. Mereka sudah tukar slogan kepada PAS for All. So semangat keterbukaan itu sudah bina waktu itu dan harus kita rekodkan mereka hanya nak perjuangkan kembali untuk pelaksanaan hudud ataupun IU 355 selepas dia keluar daripada Pakatan Rakyat. Dan itu saya rasa ada sedikit pembetulan. PAS dia rasa macam dia tak boleh nak dapatkan raikan sokongan, dia keluar, lepas tu dia terus bawa balik idea-idea yang berasaskan kepada slogan agama dan bangsa ketika itu. Okey, faham. Maksudnya kita daripada segi realitinya pun dah sejarahnya tu pun dah salah lah kiranya macam tu. Okey, Saudara Syukri? Ya, kalau apa? DAP ibaratnya bos lah. DAP bos. Saya tak tahulah, mungkin betul kot sebab PM kita sekarang Lim Kit Siang. Bukan Lim Guan Eng. Dia sekarang Presiden DAP. Lim Kit Siang sudah bersara. Tidak, hakikatnya Perdana Menteri kita sekarang ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sejarahnya begini, macam-macam YB Kahing kata tadi, waktu bersama dengan PAS dulu, dokumen yang diangkat ialah dokumen negara berkebajikan. Ini disepakati semua. Dalam ni tak ada hudud. Dalam dokumen negara berkebajikan tu, waktu kita berpakat dan kita bergerak dengan satu momentum yang kuat waktu tu, sampai kita berjaya merampas beberapa negeri penting. Dan itu sejarahnya. Cuma di hujung tu saya tak tahu di mana sakitnya. Okey, prinsipnya orang Melayu Islam, hudud itu kepercayaan yang teguh dalam jiwa. Ia wajib diimani, ia wajib diyakini dan kita percaya ultimate kepada keadilan ialah hudud. Cuma dalam pelaksanaannya ada proses-proses bertahap. Orang PAS kena buka balik ucapan Haji Adi dalam parlimen. Waktu dia menafikan, waktu serangan dia kepada waktu tu, PAS telah meninggalkan prinsip. Orang waktu tu dia bersama pembangkang Pakatan Rakyat, ada pihak serang dia, PAS meninggalkan prinsip bersama DAP. Dengar balik bagaimana hujah Haji Adi waktu itu, dalam dia mengatakan proses kita ni, kita kena hati-hati, tak boleh masuk gear 4 terus, kena gear 1, gear 2. So, boleh pula bagi hujah begitu dalam kita nak menegakkan hukum agama Islam ini. So, itu satu.
Dan betul ke sebab kita tolak hudud ni untuk melabelkan kita ditunggang oleh DAP? Tak adalah. Kita DAP pun faham. DAP ni seperti awal tadi dah dibentangkan, dia bertunjangkan perlembagaan, dia menghormati raja-raja Melayu, dan bukan sekadar menghormati, dia patuh dan akur kepada asas rukun negara, patuh dan akur kepada perlembagaan. Dan atas itulah kita bersama. Kita boleh bersama. Keadilan juga sama. DAP akur kepada kedudukan orang Melayu, bahasa Melayu, semua sekali. Kita bersama dalam satu aspek yang kita boleh bersama ini. Soal, ini satu lagi orang Melayu. Saya orang Melayu dalam keadilan. Juga mungkin kawan-kawan dalam parti Melayu yang lain. Bila kata, DAP ni sensitif sangatlah bercakap. Kita akui kerana ada dua mulut yang cabul sikit kan daripada pemimpin-pemimpin DAP ni yang bercakap terlajak, tak memahami sensitiviti mungkin. Tapi janganlah tanggapi ia sebagai musuh. Sebenarnya, ia sebenarnya kadang-kadang lahir daripada pandangan dia yang telus, persepsi dia, yang mungkin kita boleh santuni dan betulkan dengan cara yang harmoni. Bukan, dia ni prejudis, dia ni anti Melayu, nak jatuhkan Melayu. Tak semestinya perlu ditanggapi dengan cara begitu. Ia perlu ditangani dengan idea, bertemu idea. Kalau kau kata kau punya fikiran lebih baik, pertemukanlah dengan pemikiran dia, biar orang boleh memahami mana satu yang lebih baik. Ini tidak dilayan dengan prejudis, ini anti Melayu, anti Islam. Sebenarnya tak begitu. Mungkin dia lahir daripada pandangan dia yang telus, yang mungkin nak bertanya, pandangan dia yang mungkin berbeza atas prinsip-prinsip dia. Maka kita boleh berbincang secara baik sebenarnya. Tapi tidak. Kita memilih jalan tegang, jalan yang sangat keras. Akhirnya, rupanya kenapa pilih jalan keras? Untuk macam mana YB Kahing kata awal tadi, mudah sebenarnya nak raih undi dengan tunggang perkauman dan mengkambing hitamkan DAP dan keadilan. Begitulah saya rasa. Boleh, kalau saya tambah sikit lah. Boleh kalau saya tambah sikit. Kalau nak pertikaikan kata ni Pakatan Harapan ni dia nak tidak nak melaksanakan RU 355. So kalau saya nak tanya sekarang, kedudukan dalam Perikatan Nasional, gerakan secara lantangnya pun bantah RU 355. Apa kata PAS sekarang. So sebenarnya ini adalah gimmick politik yang mereka cuba nak permainkan. So saya rasa kita jangan buang masa banyaklah dalam aspek ini. Kita kembali fokus kita kepada agenda yang kita nak perjuangkan lagi elok. Jangan buang masa banyaklah. Saya sejak perjuangan sampai sekarang 20 tahun dah. Aku sudah tua dah. Ada masa banyak lah. Kita kena tumpukan perhatian sepenuhnya lah kepada negara kita. Okeylah. Boleh saya minta masa sekejap? Saya ada nak tanya soalan cepu mas sikit buat Saudara Syukri. Dan dia memang agak panas lah. Okey. Pada pendapat Saudara Syukri, adakah saudara bersetuju sekiranya Perdana Menteri kita dilantik di kalangan orang yang bukan Melayu? Dan macam mana penerimaan rakyat di Malaysia jika itu terjadi? Bagi saya, negara kita belum bersedia ke arah itu. Setakat yang kita kena percaya, negara kita ni sebagai negara yang majoritinya orang Melayu Islam. Dalam keadaan kita ada pemimpin yang kompeten, itu sebab penting dalam ini sepatutnya pendirian parti-parti seperti keadilan, seperti parti-parti PAS, Amanah, parti yang dikatakan kalau PAS tu memang untuk Melayu lah, tapi keadilan ni basisnya ramainya orang Melayu. Tanggungjawab parti-parti ini untuk memastikan ada lahirnya pemimpin demi pemimpin Melayu yang berkualiti, yang boleh kita letakkan sebagai satu hari nanti dia future leader kita. Jangan macam dalam PAS sekarang, tidak melahirkan pemimpin Melayu yang berkualiti, terus-menerus memainkan dogma perkauman yang tapi bimbang kepada kaum lain mentadbir negara. Saya rasa benda itu tak betul, tak selari. So apa yang perlu dibuat? Macam parti keadilan sekarang, ada Amanah dan parti-parti yang merasakan Melayu ini sebagai kita kata kuasa yang dominan. Ini tanggungjawab kita sebenarnya, melahirkan pemimpin Melayu yang berkualiti untuk memastikan negara kita ni terus dipimpin oleh pemimpin Melayu yang berkualiti. Kalau istilah YB Rafizi selalu pakai ialah Melayu yang bermaruah. Ini sangat penting. So, pada pandangan peribadi saya tak, Malaysia akan terus dipimpin oleh kepimpinan Melayu, tapi bukan Melayu yang sebarangan Melayu ni. Dia mesti dipimpin oleh Melayu yang bermaruah, berintegriti, telus dan amanah. Sanusi boleh? Sanusi boleh? Alamak, tak kamu sah. Secara ringkasnya Melayu yang progresif lah. Ya, betul. Okeylah. Jadi secara konklusinya seperti tak tolong YB Kahing setuju juga. YB Kahing ada tambah. Saya tambah sikit lah. Sebenarnya memang kalau kita lihat kepada perlembagaan pun kita tahu kan. Lepas tu
ataupun ketua negeri, Menteri Besar pun sama juga Melayu Islam dan sebagainya. So, saya rasa kita perlu letak seorang yang memang berkaliber. Kalau ia kata nak letak seorang Cina dengan perangai Sanusi, memang aku akan bantah keras-kerasnya. So, dia bukan sebab warna kulit bangsa dan agama, tetapi kita perlukan seorang pemimpin yang berkaliber, yang berintegriti, yang amanah, jujur, tak rasuah dan sebagainya. Kena ada nilai-nilai yang baik dari segi tingkah laku dan contoh yang baik. Contoh baik. Dan bangsa lain pun akur pada benda ni saya rasa. Tak menjadi isu kan. PM mesti Melayu. Okey. Okey, saudara Nani ada nak tanya soalan cepu mas. Oh, tak ada lah kot. Macam dah lengkap serba-serbi tu saya rasa. Jadi terima kasih jugalah atas perkongsian yang saya kira agak menarik dan juga sangat menarik sebenarnya daripada kita punya dua panelis kita pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada YB Tan Kahing dan juga saudara Syukri Razab atas kesudian untuk bersama dengan kami pada hari ini berkongsi pandangan dan juga pendapat peribadi untuk tajuk kita pada hari ini iaitu keadilan dan juga Melayu. Sekian program Kerusi Biru kita pada malam ini ya Fatin. Okey, penonton di luar sana jangan lupa mengikuti laman Facebook, YouTube, TikTok, Instagram pula, YouTube Partikel Rakyat dan juga TikTok Studio Keadilan untuk mengetahui rancangan-rancangan yang dijalankan secara siaran langsung setiap malam. Saya Fatin Emelina dan saya Hanani Damirah. Jumpa lagi. Bye-bye.